Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berjadual tiba di China pada malam ini sempena lawatan kerja ke Republik itu. Selain pertemuan bersama pemimpin utama China, Anwar dijadual hadir ke Majlis Pembukaan Expo Import Antarabangsa China ke-7 esok. Dan untuk mendapatkan perkembangan lawatan kerja Perdana Menteri, kita bersama wartawan Hasimi Muhammad. Baik, terima kasih rakan tugas di Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Saya kini berada di Shanghai, China untuk mengikuti lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China yang bermula pada 4 November hingga 7 November ini. Seperti mana rakan tugas maklumkan, Perdana Menteri dan delegasi Malaysia dijadualkan tiba di Shanghai pada malam ini sekitar jam 10 malam ini. Sudah tentu untuk kita melihat secara lebih besar bagaimana signifikan lawatan kerja ketiga Perdana Menteri sejak beliau menjawat jawatan Perdana Menteri. Sudah tentu dari sudut ekonomi kita melihat kepada China merupakan antara rakan dagang terbesar Malaysia sejak 2009 dengan merekodkan lebih hampir 460 bilion ringgit pada 2023. Dan bagaimana lawatan kerja ini akan dimanfaatkan oleh kerajaan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk meneroka pelaburan baharu di China. Dan pada siang tadi juga telah pun berlangsung satu sidang media oleh Duta Besar Malaysia ke China, Datuk Norman Muhammad, memperincikan bagaimana signifikan lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China kali ini. Dan antara yang diperkatakan dalam sidang media tersebut, Malaysia menerima penghormatan besar oleh China dalam siri lawatan kerja ketiga Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Republik ini yang bermula 4 November hingga 7 November 2024. Menurut Duta Besar Malaysia ke China, Datuk Norman Muhammad, penghormatan tinggi diberikan kepada Anwar dan delegasi Malaysia selepas Presiden China Xi Jinping akan menghoskan satu makan malam sebaik selesai kunjungan hormat di The Great Hall of People pada hari terakhir lawatan kerja Perdana Menteri. Dan dalam sidang media tersebut juga diulaskan oleh Datuk Norman, antaranya ketika kunjungan hormat ke atas Jinping, Perdana Menteri juga dijangka mengambil peluang untuk menjemput Presiden China itu untuk menghadiri sidang kemuncak ASEAN yang dipengerusikan oleh Malaysia pada tahun depan. Selain itu, jelas Datuk Norman, Malaysia turut diberikan penghormatan sebagai Country of Honor sempena Majlis Pembukaan Expo Import Antarabangsa China CIIE ke-7 yang akan membuka tirai pada 5 November iaitu esok. Dan jelas beliau, Perdana Menteri adalah pemimpin terawal yang diberikan penghormatan untuk menyampaikan ucap pertama dalam majlis berkenaan selepas rakan sejawatnya Li Qiang sebelum diikuti dengan ketua-ketua negara dan kerajaan ASEAN lain. Kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Duta Besar Malaysia ke China, Datuk Norman Muhammad. Inilah satu penghormatan yang diberikan oleh Presiden Xi Jinping. Beliau juga telah bersetuju untuk menghoskan satu majlis makan malam untuk Yang Amat Perdana Menteri dan delegasi di The Great Hall of People. Ini merupakan satu penghormatan yang tinggi kepada Malaysia kerana kedua-dua pemimpin ini bukan satu level yang sama. Ini adalah lawatan kerja. Normally lawatan kerja ni tak bila untuk Perdana Menteri, dia sekarang dia berjumpa dengan presiden yang level ketua negara. Ketua negara. Whereas our Prime Minister is ketua kerajaan. Jadi untuk ketua negara hostkan dinner untuk ketua kerajaan ni memang satu penghormatan lah. Baik, kita melihat pada kali pertama Datuk Seri Anwar Ibrahim mengadakan lawatan kerja ke China adalah pada Mac 2023, diteruskan pada September 2023 dan mengikut kepada kenyataan Wisma Putra semalam, lawatan Perdana Menteri ke Republik ini akan mengeratkan lagi hubungan antara Kuala Lumpur dan Beijing sempena dengan 50 tahun hubungan diplomatik antara kedua-dua negara. Dan dalam sidang media pada sebelah petang tadi juga disentuh oleh Duta Besar Malaysia ke China, Datuk Norman Muhammad, ada melihat pada perdagangan antara China dan Malaysia yang mana China dijangka terus menjadi rakan perdagangan terbesar kepada Malaysia pada tahun-tahun akan datang.
Menurut beliau, terdapat peningkatan dalam perdagangan antara Kuala Lumpur dan Beijing di sebalik cabaran ekonomi di peringkat global. Ujar beliau, keyakinan tersebut juga dicerminkan melalui hubungan baik antara pemimpin tertinggi kedua-dua negara. Kita dengarkan apa dikatakan oleh Duta Besar Malaysia ke China, Datuk Norman Muhammad. Semua adalah hasil daripada kita boleh letakkan juga lah hasil daripada hubungan baiklah antara Malaysia dengan China dari segi diplomatik dan juga antara pemimpin tertinggi antara kedua belah negara. Seperti yang saudara-saudari semua sedia maklum, baru-baru ini kita juga telah menerima kunjungan lawatan negara daripada Malaysia, Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong. Kita juga tahun ini ada lawatan daripada Timbalan Perdana Menteri satu. Ini menunjukkan keakraban antara Malaysia dengan China, di mana kita semasa lawatan-lawatan ini semua pemimpin-pemimpin ini dapat memperhalusi dan juga mencapai kata sepakatlah tentang apa hala tuju hubungan dua hala, dan ini amat membantulah dalam kita meningkatkan perdagangan antara Malaysia dengan China. Dan kita jangkakan China akan terus menjadi rakan dagang terbesar Malaysia lah. Ada dua sebab. Pertama adalah kerana untuk Malaysia, China adalah rakan dagang paling besar, dan juga inilah satu penghormatan untuk tahun ini kerana ini tahun kita meraihkan ulang tahun ke-50 penubuhan hubungan diplomatik. Dan seperti mana kita katakan pada awal tadi, sudah tentu tumpuan untuk hari ini delegasi media Malaysia akan memberikan tumpuan kepada ketibaan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan delegasi Malaysia sebelum kita melihat kepada jadual padat menanti Perdana Menteri bermula esok, yang mana Perdana Menteri dijadualkan menyampaikan ucap pertama pada majlis pembukaan Expo Import Antarabangsa China ke-7. Dan sudah tentu kita akan memberi tumpuan kepada intipati ucapan tersebut, apa yang akan digariskan dan disampaikan oleh Perdana Menteri dalam majlis pembukaan tersebut, dan bagaimana Expo ini juga akan dimanfaatkan oleh syarikat-syarikat di Malaysia untuk meneroka peluang-peluang baru di peringkat global, terutamanya melihat kepada produk-produk baru untuk diperkenalkan, kerana lebih 120 negara dan juga organisasi antarabangsa akan terlibat dalam CIIE ke-7 ini. Sudah tentu semua ini kita akan rangkumkan dalam liputan di buletin-buletin seterusnya sepanjang siri lawatan Perdana Menteri ke China pada 4 November hingga 7 November ini. Saya kira setakat ini dulu laporan saya, Si Muhammad dari Shanghai, China untuk Astro Awani. Kita kembali kepada rakan setugas di Kuala Lumpur.